Hai, Assalamualaikum semua. Hai. Okay, good morning. Hari ni kita nak try. Sebenarnya saya first time nak try buat apa orang kata santan durian. Dengan pulut. Okay. Sebab ceritanya malam tadi kita baru dapat supply durian kawan kita. Thank you Shira for the durian. Malam tadi berpesta sekejap durian dekat depan taman saya ni. Shira bawa durian. Okay. So kita ada lebih durian malam tadi. Jadi hari ni pagi ni rasanya kita nak buat santan durian. Okay. Dengan makan dengan pulut kot. Sedap katnya kan. Tak apa. Saya nak cuba. Saya tak tahu lagi macam mana rasa dia. So, apa bahan yang kita perlukan adalah of course ni pulut, okey, kita letak dalam square away. Okey, ni untuk kita kukus pulut lah dan pengukus steamy. Okey. So, untuk santan pula kita ada letak santan dalam ni. Okey, lepas tu garam dalam Chef Saver. Bulan ni ada promo Kalau nak bulan ni ada promo, boleh PM kita ya. Murah sangat bulan ni. Okey, ni yang bagusnya bekas garam ni adalah nampak tak? Dia ada sudu dekat sini. Jadi senang kita nak korek-korek macam tu kan. Cedok-cedok je. Okey. Dan juga snowflake tu kita letak durian kita malam tadi itulah. Just sejuk je kan. So kita letak dalam bekas snowflake. Okey. Gula. Ni adalah gula Melaka ya. Nampak saya letak dalam ni. Dah lama tau saya letak dalam ni. Tapi dia tahan. Tak berkapuk. Tak orang kata yang sewaktu dengannya lah Dan juga dalam oven saya ni saya guna gula merah pun letak dalam juga. Jadi tak risau berkapuk gula merah ni. Kalau saya perasan letak bekas biasa, mungkin tak tahu siapa yang ada pengalaman. Saya sini pernah ada pengalaman letak dalam bekas biasa lama 2-3 bulan. Berkapuk. So yang ini insya-Allah tidak Okay, so far so good lah saya pakai. Okay. So cara-cara nak buat bukanlah cara nak buat. Tapi sekadar kita nak hari ni nak main masak-masak. Mary nak main masak-masak kan. Orang kata fun with Tupperware. So kita nak main masak-masak kat rumah. Bagi beginner macam saya yang baru first time buat. Tak tahu rasa dia macam mana dan tak tahu pula gaya dia macam mana. Tapi worry no. Because kita kan ada steamy, so confirm pulut tak hangus, tak hangit, tak kering, tak keras dan yang sewaktu dengannya. That is a thing for sure. So kita sekarang ni kuali kita dalam ni kata air kita dah panaskan. Kejap lagi kita basuh-basuh boleh terus kukus saja. Nak tahu cara dia? Stay tune. Okey, ni pulut kita dah basuh siap-siap. Okey. Ini kita punya pengukus kita. Yang bagusnya dia memang ada orang kata lubang-lubang untuk wap dan steam tu masuk ke dalam pulut kita nanti Okey, ni saya alas pinggan. Bukan sebab takut beras tu jatuh ke tidak. Tapi sekadar kita tak nak dia air tu jatuh lah kan. Jadi tu yang kita alas tu. Okey. Jadi sekarang ni kita just tuang aja dalam ni. Mula kita kukus je dulu. Kan? Tuang aja. It's not problem. Saya pun tak pastilah pulut saya ni nak guna 1 tier ke ataupun 2 tier. Sebenarnya pengalaman kita kita boleh masak kukus ni sebenarnya dalam 8 ke 10 minit saja Tak lama pun masa yang digunakan untuk memasak pulut kita ni. Okay. Alright. So yang ini saya ingat saya guna 2 tier kot. Kan macam penuh sangat pula kan. Dia naik kembang sekarang. Okey, ni dah penuh kat sini 1 tier. Okey. So saya tukar. Saya letak lagi 1 dekat atas dia. Okey. So saya tuang. Okey, ini juga penapis kan, wash and strain. Okey, yang bestnya kita boleh rendam pulut dalam ni. Okey, kalau nak tunjuk kita boleh rendam pulut dalam ni dan dia ada orang kata lubang-lubang kat tepi ni untuk bila kita nak buang air tu. Jadi kita tak takut pulut kita akan keluar. Jadi dia air akan keluar sini dulu. Jadi tak adalah kadang kalau kita nak buat cara biasa kita taruh tangan macam ni kan. So it's not necessary anymore. So we just wash and strain by using this orang kata colander ya. Okey, so yang ini baki dia saya letak kat atas ni.
Okey. Yalah sambil-sambil kita masak, saya pun ceritalah, share kan produk-produk Tupperware yang ada. Yelah, manalah tahu kalau ada orang dah beli tak guna tapi tak tahu cara nak guna. Ada orang kadang-kadang mungkin berminat lepas ni ke, pergilah cari dekat Stokis kan. Kalau tak jumpa kat Stokis tak apa, boleh PM saya, WhatsApp saya. Nanti saya akan tinggalkan nombor telefon. Okey, boleh terus call dah WhatsApp. Jangan risau. Apa orang kata kalau tinggal jauh Semenanjung kan. Orang kata kalau kat Perlis ke, kat Johor ke, Kelantan ke, Terengganu, Sabah, Sarawak pun saya boleh postkan barang-barang kepada anda. Alah, kita ada pakai post sekarang kan. Apa susah. Sekarang ni zaman-zaman PKP ni kan, tengah-tengah virus ni tak boleh nak bersesak-sesak tempat awam, nak berjalan pun susah. So jangan ambil risiko. Saya pun tak ambil risiko saya stok memang sampai kat rumah. Okey. So kalau nak, saya boleh post je terus ke rumah anda. Tak perlu susah-susah keluar, tak perlu susah-susah nak start enjin minyak kereta ke, motor ke, apa, naik bas ke apa ke, nak pergi ke Stokis, mana nak jumpa, mana nak cari kan. Tak apa. Boleh WhatsApp saya, call saya, nanti saya akan kena nombor telefon kan. Nanti kita boleh dia kat situ. Saya boleh post dah banyak dah kan. Sebab so far saya memang sepanjang PKP ni semuanya mengepost kat orang aja jadi senang, tak payah keluar. Daripada start mula PKP tu saya post. Semua orang kan duduk rumah, masing-masing nak post turbo chopper, nak masak, time-time hilang masing-masing nak tunjuk skill kan. Kalau selama ni kita bekerja tak sempat, tapi sekarang semua pun boleh. Sekarang orang kata teknologi di hujung jari kan. Barang pun terus sampai ke pintu rumah kan, settle. Okey, so kita tutup dan kita akan letakkan di dalam kuali yang saya dah panaskan dengan air tadi. Okey, nanti saya tunjukkan. Check it out. Okey, air dalam kuali kita pun dah panas. So saya just terus masukkan steaming kita ke dalam ni saja. Lagi satu tips bila kita masukkan air dalam ni, pastikan air berada di dalam mesti paras ni. Paras ni ya. Dia ada line kat sini kan. Kalau isi air dalam tu, pastikan air kat bawah tu dia ada di paras yang saya tunjukkan tadi. InsyaAllah kalau kita kekalkan paras air optimum je, so tak adalah risau steaming kita ni lebur ataupun mencair di dalam kuali kita ni kan, seperti yang viral tu. Okay, so no worry, saya dah selalu sangat guna. Dan sekarang ni kita just tunggu dia kukus masak 8 hingga 10 minit bergantung kepada keadaan api, berapa tier yang kita gunakan. Kalau satu tier mungkin 8 minit dah cukup, kalau 2, 5, 10, 20 tambahlah sendiri Okay, so jangan risau, dia boleh masak sehingga 5, 10, 20 tier kita pernah buat kalau nak tahu boleh tengok juga kat YouTube. Ada orang-orang buat eksperimen macam-macam, dia masak sampai 20 tingkat, 20 lapis dalam masa berapa? 20 minit, 30 minit, 40 minit, depends how much tier that you put in. Okay, so sekarang ni saya panaskan sikit api dia, nak bagi dia macam steam tu naik ke atas. Lepas tu bila saya nampak nanti steam tu dah start naik, saya akan slowkan api balik supaya kita nak pastikan pemanasan yang sekata dan seragam. Okay, so nanti kita akan tunjukkan hasilnya selepas ini. Okay. Okey, sambil orang kata di samping sambil kita tunggu kita punya pulut tu masak, saya nak buat santan durian kat sini. Okey. So kita pun air pun dah nampak macam dah start panas kat situ. Jadi apa kita nak letak mula-mula saya ingat saya nak cairkan dulu gula Melaka saya. Okey, ni gula Melaka kita letak dalam ni. Saya nak cairkan je dulu gula Melaka. Mungkin saya letak satu cukup kot sebab apa rumah saya tak ramai Rumah saya tak ramai, berapa orang je boleh makan. Ni kan kalau kawan ada nak datangkan, saya bagilah jiran-jiran tetangga ke siapa yang ada Alright. So letak tu kita sambil nak tunggu air panas. Air dia memang dah panas So kita nak mencairkan kita punya gula Melaka aja. Okey. Letak sini lah untuk api kita punya senduk. Okey, kita golek-golekkan dia, nak bagi dia cair lah. So selalunya saya akan mencairkan dulu gula Melaka ni. So dia selalu lambat cair, jadi saya suka cairkan dia dulu. Lepas dia dah cair nanti saya akan letakkan durian kita dan santan lah.
Okay, so kita biarkan, dia take times. So kita biarkan gula Melaka ni cair dulu. Okay. Sambil-sambil, insya-Allah saya punya target hari ni, saya harap santan saya dan juga pulut dapat masak dalam waktu yang sama. Ataupun memanglah pulut masak dulu kan. Tapi orang kata sedang elok lah, pulut tu sejuk, kita pun dah boleh makan santan panas-panas kan bersama pulut kita. Itu je lah. So kita tunggu ni. Biasa tu saya cakap saya akan masukkan gula Melaka dulu sebab dia keras. Jadi saya macam kata kalau boleh kita tak nak orang kata santan dah sampai membuak-buak boleh tak gula kan, lama gula Melaka ni nak cair dia lama. Jadi bagi saya suka lah, lain orang lain cara, lain orang lain resepi dia. Kan air tangan pun tak sama orang kata kan. Jadi kalau saya akan cairkan gula Melaka ni dulu. Saya memang guna gula Melaka dengan gula merah. Okey, so dah cairkan gula Melaka, saya akan letak saya punya durian, lebih kurang rasa macam dah start nak empuk, dan kita put santan dan garam serta gula merah tadi saya cukup rasalah. Okey, nanti kita tengoklah sama-sama. Kalau saya tak tahu, tapi this is my first time actually, tapi saya rasa ini yang saya akan buat lah. So kita akan tengok lepas ni macam mana kejadian dia. Okey. Okey, kita tengok gula Melaka kita pun dah start dah nak kata apa? Dah cair dah So saya akan masukkan durian kita. Tadi kita tak dalam snowflake kan. Kekal kesegaran dia. Makan macam ni pun sedap. Okey, saya letakkan dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Haraplah menjadi. First time kan. Okey, saya letak je durian dalam ni. Sedap ni. Bau biji ni saya letak 1, 2, 3, 4, 5. Tak pasti habis lagi. Saya memang suka rasa durian tu banyak. Kita jangan kedekut durian Okey, lagi banyak durian kita letak, lagi sedap lah rasa Okey. So kita tunggu. Okey, kita tengok hasilnya nanti. Tak sabar-sabar. Saya macam, semerbak kat sini. Saya tahu anda tak boleh bau, tapi kat sini dah semerbak bau dia. Saya harap-haraplah sedap. Okey. Okey. Tajam-tajam sikit lah kan. Bukanlah kita niat nak menghancurkan dia. Tapi konon-konon lah kita nak bagi dia rata dalam air tu. Okey, saya memang tak letak air banyak sangat. Okey, sebab lagi kita nak campur santan. Nanti dia banyak lagi. So, saya nak dia pekat sebenarnya. Terpulang, kalau nak buat cair, boleh tambah air. Kalau macam saya nak pekat sikit, berapa saya ingat nak macam boleh cecah dengan roti ke, apa ke pun senang nanti kan. Jadi, saya memang buat pekat. Okey. Lagi satu, periuk saya pun tak besar. So, bolehlah kita buat cara macam ni. Okey. Terpulang, kalau ada orang yang suka cair-cair, boleh tambahkan saja air. No problem. Kan, never goes wrong. Like I always say. Macam saya selalu cakap, it will never be wrong. Kan, kita punya masak sedap tak sedap kita rasalah, tapi insya-Allah lah saya ni harap saya punya masakan sedap. Sebab apa, saya ingat bolehlah saya bagi kepada kawan-kawan ke jiran-jiran kan yang ada kat rumah. Okey, maknanya tahu kan, adalah rezeki sesiapa-siapa tu bolehlah merasa. Saya kalau masak macam itulah, saya kat rumah ni makan 2 orang je. Budak-budak ni makan sikit, tapi nak buat benda sikit untuk satu mangkuk susah. Jadi tak apalah, saya masak lebih. Kita pun orang kata bagilah kepada jiran-jiran kita kan, kawan-kawan kan. Sharing is caring. Kan you all, betul tak? Okay, so kita tunggu. Rasanya nampak tu dia dah start membuak dah air tu. So it's boiling up. Then just wait until orang kata sampai durian tu empuk lah dah lembut. Then kita akan letak gula, santan dan sewaktu dengannya. Okay, nampak tu dia dah start dah nak naik api. Dia kata dah start nak boil. So okay, saya rasa saya dah boleh lah letakkan santan dalam ni sebab dia dah start nak boil tu. Okey, so nampak durian pun dah start nak lembut dah
Tak apalah, kita tak naklah dia hancur sangat. Sebab nanti kalau nak panas 2-3 kali dah tak tinggal apa dah durian tu. Makan suka tu pun sedap juga. Okey, nasib baik kita ada apa kata por ni kan untuk santan. Ni memang saiz kecil. Untuk santan yang kotak kecil kotak kecil yang macam ni. 200 ml. Boleh guna yang ini Nampak penuh satu kotak tu sebenarnya. Okey. So kita dah boleh tuang. Yang bestnya dia ada pembukaan muncung dia ni. Nampak dia ada muncung dekat sini. Dan kalau misalnya meleleh kat tepi ni pun sebenarnya tak risau. Sebabnya kan dia ada satu lubang sebenarnya kat sini. Belakang tu. Boleh zoom tak? Sebenarnya dia ada satu lubang kat belakang tu. Jadi misalnya kalau dia meleleh ke tepi ni, dia akan masuk balik ke dalam bekas ni. Okay, so no worry. Lepas tu bila kita nak tuang pun, tuang dia lebih orang kata smart lah. Orang katakan lebih kemas tak ada bercicir-cicir lah kan. Santan meleleh tak. It won't happen that way. Okay, nak tengok caranya. Okay, tengok ni. Nampak tak? Nampak. Kita tuang santan like a pro. For first timer macam saya yang kadang-kadang masak ni hanya waktu-waktu PKP ni je, saya cakap betul orang kata tuang santan like a pro. Jangan nak tanya saya berapa sudu nak letak, saya tak tahu sebab apa. Saya just tuang aja. Sebab kan saya kata tadi saya first time buat. Saya tak tahu pekat santan tu berapa banyak tu, saya tak pasti. Tapi kita rasa-rasa kita lah kan. Nampak dah tukar warna tu. Style lah. Okay. Kan. Kepada sesiapa yang kenal Mary memang tahulah. Saya ni memang macam ni. Masak tak pernah ada sukatan. Ikut suka-suka je. Nampak saya rasa nak tambah santan, saya tambah lagi. Tapi nampak saya tambah tuang macam tu pun. Nampak ada lelehan ke? Tak ada nampak yang ada belakang ni je. Sebab apa tadi saya tuang tu melampau sangat. Jadi dia nak keluar ke ikut ke tutup tu saya dia tu. Tapi tak kisah. Sebab nanti dia akan masuk balik ke dalam bekas ni. So settle. Okay, so kita just tutup je. Nampak? Ketak. Nampak ni? Dia ketak Nampak saya buka, dia ketak kan? Nampak ni? Bunyi, dengar. So memang tak. Nampak? Dah tak leaking dah. Nampak? Saya berani cakap sebab dia dah tak leaking. Okay. Kita bukan macam orang yang kata tak tembus apa? Tak tembus tapi leaking juga kan. No, we are not that. Okay, ni barang Tupperware, kualitinya terjamin. Okay, so bila kita kata tak leaking, is definitely tak leaking. Okay, so jangan risau. Nampak tak Allah, sedapnya bau. Masya Allah, Allah Akbar, subhanallah. Sambil kita masak, membebil tu, kita pun jangan lupa berzikir. Semoga makanan kita menjadi khasiat dan manfaat kepada kita. Ini resepi nenek saya lah. Dia kata kalau nak masak tu sambil membebil, jangan lupa selawat ke, kan, puji nama Allah ke, kan, bismillah tu jangan lupa. Tak kisahlah siapa pun kita. Okay. Sedapnya bau, ya Allah. Okay. So kita nampak dia dah start nak boil up. Saya ingat saya nak letakkan gula merah. Okay, nampak ni gula merah saya. Okay, so far saya pernah ada pengalaman gula merah ni saya simpan je lah. Kita bukan setiap hari nak masak guna gula merah. Kan, kita guna kadang-kadang aja. Jadi bila simpan lama-lama dia berkapuk tau dalam bekas tu. Bayangkan saya simpan kat luar saya tak simpan dalam peti ais. Jangan risau. Saya memang tak suka simpan gula-gula ni dalam peti ais sebenarnya. Jadi bila kita nak guna sejuk, nanti kan bila gula ni, bila once kita dah simpan dalam peti ais, keluar sekejap je nanti dia akan cair. Dia akan macam orang kata apa nama dia tu? Saya tak tahu. Mencair. Liquidify tu apa? Mencair kan? Okay. So macam tu lah. Jadi jadi saya letak kat luar. Jadi masa tu pengalaman saya berkapuk gula tu dalam bekas biasa. Tapi sejak saya gunakan oval mates daripada Tupperware ni, alhamdulillah dia kekal kering. Tak tahulah apa teknologi yang diorang guna sebenarnya saya sampai sekarang pun tak boleh nak hadam benda ni. Okay. Tapi memang alhamdulillah so far so good. Ni pengalaman saya guna. Okay, so far dia memang okay. Saya setakat ni saya dah simpan dalam 2 bulan. 3 bulan kot. 3 bulan dah dalam bekas ni Dia bekas tu pun kedap. Kata nampak tu bila kita tekan ni. Okay, satu tips macam saya suka buat. Okay, bila kita nak okay,
bila kita dah tutup rapat semua, okey. Macam saya akan suka buat macam tekan tengah ni kan ada lubang tengah ni. Kan saya akan bukakan sikit je. Jadi tu yang dia bunyi tadi. Macam tu kan. Saya suka tekan supaya dia ada pressure dekat dalam tu So kita boleh guna simpan dalam ni. Oval ni saya beli hari tu ada promo lah warna biru. Tapi kalau tak ada kalau yang biasa normal item, kalau yang normal item macam saya punya ni, nampak dia warna putih dengan tutup merah ataupun tutup hitam. Itu normal item. Okey, yang ini saya buat untuk kayu manis saya lah. Kan style kan, sebab kayu tu kan jenis panjang. Jadi ada orang dia guna yang round mix tau, yang jenis tinggi tu, dia letak kayu manis dia tegak macam tu kan pun boleh. Macam saya just guna ni aje lah. Okey, so boleh ikutlah orang kata kreativiti dan orang kata cita rasa masing-masing. Nak mendekoratkan dapur dia. Saya punya santan ni macam pekat ni. Nampak warna dia pun nampak cantik kan? Dia warna dia sedap ni. Ya Allah, harap sedap Okey, ni tadi saya tambahkan sedikit air sebab kita nak banyakkan kuah dia Macam saya cakap tadi, kita boleh tambahkan kuah. Untuk tambahkan kuah kita letak air. Okey, ni macam saya cakap tadi, nampak garam. Okey, rumah saya memang guna garam mineral warna pink. Jangan terperanjat lah tengok kenapa garam saya warna pink Saya memang guna garam mineral. Kat rumah ni kita guna mineral. Di samping tu kita nak sihat kan. Okey, so letaklah garam secukup rasa. Saya tak pasti garam ni berapa banyak nak jadi lemak dia. Kita bukan nak masin kita nak dia naikkan rasa lemak santan tu aja So saya pun tak pasti berapa banyak nak letak. Tapi saya rasa mungkin saya letak banyak macam ni cukup kot Tak payah banyak sikit je cukup lah. Kita nak menaikkan lemak santan aja. Kita bukan nak bagi dia masin macam masak kuah lauk tu Dari pun okey, saya guna garam ni yang bagusnya dia tak mudah masin lah. Ni pengalaman saya Garam saya ni dia tak mudah nak masin sebenarnya berbanding dengan garam putih. Jadi orang kata sihat, dia sihat. InsyaAllah kan, kita berusaha. Memanglah orang kata kesihatan tu semua kan kita tak boleh jangka, tapi kita berusaha ke arah kebaikan. Okey, ada orang tanya kenapa tak letak daun pandan Itulah, kita duduk kat bandar ni, daun pandan tak jumpa. Kan nak letak perasa pandan macam entahlah, macam malas pula kan. Jadi saya rasa tak apalah kot, bau durian ni pun dah sedap. Mungkin dia tak sewangi orang yang letak pandan. Tapi kalau rumah anda ada daun pandan, jangan lupa letaklah 2 ikat 3 ikat ke bau pandan tu, sedap Dia bau dia wangi lagi, menaikkan rasa. Rumah saya tak ada. Tapi tak apalah, setakat saya makan tak apalah kot kan. Jadi okey. Kalau ada samping-samping tu boleh tengok juga. Nampak tak? Saya punya macam saya cakap dulu di perkongsian saya dulu, okey, kalau nak tahu kita punya pulut tu dah start masak ke tidak, kita akan nampak dia naik macam satu asap kat atas ni. Macam asap orang kata serombong kita api, itulah orang kata kan masa kita belajar kat kelas dulu. Okey, so dia dah start naik. Sebenarnya bila start naik, maksudnya kita punya ni dah start boleh, orang kata dah boleh masak dah nampak. Lepas tu bila kita putar-putar pula, nampak penutup tu pun dah laju. Maksudnya pressure dalam ni is orang kata memang dah betul-betul orang kata tinggi. Okey, insya-Allah kukus kita masak. Kita dah boleh tunggu dah ni. Sebab apa, sekejap lagi kita nak letak santan pula ke dalam pulut kita biar dia berlemak-lemak gitu. Kan. Alright. Nampak saya cakap, saya punya target hari ni pulut masak, santan pun masak. Jadi kita boleh makan semuanya sekali. Tak payah nak tunggu-tunggu. Saya memang suka macam tu okey, kita tunggu kejap lagi Okey, ni tadi saya cut sikit okey, saya dah angkat dah saya punya pulut ni. Okey. Alright. So, kita nak orang kata rendamkan dengan santan Okey, kalau orang kata nak kena tunggu sampai masak, tak, sebenarnya tak perlu tunggu sampai masak pun. Sebenarnya ni untuk kita masukkan santan ke dalam pulut ni. Panas lepas pakai glove lah, senang Okey, untuk masukkan, dia bukan pegang benda tak panas. Ni tak panas tapi uap tu tak tahan tangan saya ni Okey, so kita balik tadi. Okey, dia tak payah nak tunggu sampai masak pun sebenarnya. Okey, kalau dah masakan nak letak santan macam mana kan. Okey, dia lebih kurang kita tunggu pulut kita kembang aja sebenarnya. Okey, kita tunggu pulut kita
kita kembang saja sebenarnya. Okey, untuk kita letakkan santan tu. Macam saya cakap, benda ni boleh guna balik. So kita akan guna balik kita punya pengukus ni. Okey, so sekarang ni apa saya buat? Okey. Nampak dia turun pun elok. Dia tak melekat sangat sebenarnya. Aduh, panas. Okey. Dia panas wak tu sebenarnya. Kan? Okey. Alright. Sikit lebih kurang je lah. Sikit tak masuk tu tak apalah. Okey. So, nampak kita boleh guna bekas wash and strain kita tadi tu boleh je kita guna yang tu. So, tak tepi dulu. So, kita fokus kat sini. Okey. Boleh nampak tak? Sekejap Okey, saya dah fokuskan balik. Maknanya kita guna tripod sini. Masak seorang-seorang. Macam ni lah. Okey. Alright. So, kita dah boleh. Okey, dalam saya punya ni tadi, santan yang sama saya gunakan untuk masak kita punya santan durian tadi Okey, so dalam tadi saya dah campurkan garam supaya senang So sekarang dia dah well mix. So kita just tuang je. Macam saya cakap, kita gunakan satu kotak tu sebenarnya dah boleh guna untuk pulut dan juga sekuah santan kita. Kan mudah kan macam tu. Senang, satu kotak dah boleh guna untuk semua. Jadi okey, ni yang kita belajar dekat kelas lah Kadang-kadang saya ada pergi jugalah fun with Tupperware tu. Dia cakap kalau kukus, kita boleh letakkan pulut kemudian apa semua. Actually, ni kali kedua kot saya kukus pulut sendiri. Sama ni saya makan je, beli kat kedai ke minta mak masak ke apa kan. Tapi sejak dari sini dah jadi mak ni, terpaksa lagi tergigihkan jugalah diri kita nak belajar masak kan. Okey. Nampak, kita gaulkan je. Tu yang senang tu saya cakap. Macam saya cakap tadi, kan kita punya ni, nampak? Tak ada lelehan pun. Ini kesan dalam, luar tak ada. Yang kata nampak luar tu leleh tu, itu bukan, tu dalam. Okey. So, nampak kita dah ni, kita boleh gaul sampai rata. Okey. Gaul aja. Lepas tu kita kukuslah selama mana kita nak kukus. Jangan risau, tak hangit, tak hangus, tak keras, tak lembik. Dia akan jadi senang sedap. Orang kata memang dia akan jadi eloklah kejadian dia, orang kata. Kan. Okey, so saya just tuang, saya habiskan je semua. Nampak habis ini kita siap akhir. So, nampak tak? Berlemak. Santan ni, apa orang kata pulut ni, ibaratnya saya tak letaklah warna kuning ke apa kan. Diorang letak warna hijau pun boleh kan. Macam saya tak adalah letak warna, malas lah, saya biarkan dia putih. Okey, pulut ni nak makan begitu saja pun saya tak jugalah ni. Macam ibarat kita masak pulut kuning, tinggal lagi dia tak ada colour kuning lah, dia colour putih. Okey, so saya tengok ni pun dah macam lebih kurang dah sebati. Okey, so saya akan tuangkan balik semula ke dalam steam mixer. Comot-comot lah si Maria ni buat kerja ya. Okey. Selebet dia budaknya ya. Lah. Untuk masak kita sendiri. Saya memang suka makan pulut ni. Kawan saya seorang hari tu, saya kalau tengok perkongsian kita yang sebelum ni saya masak pulut kuning kan. Woi, suka dia makan. Favorite tu dia kata. Alhamdulillah. Orang suka, kita pun rasa syukur kan. Ada orang suka masakan kita. Kadang-kadang penat kita ni masak, tak ada orang nak makan. Nak masak sikit pula alang-palang. Tapi orang kata tak apalah, kita kongsi sama-sama. Makan sama-sama kawan-kawan, seronok kan. Bila makan ni, bila beramai, muhibah. Kan kita duduk dalam PKP ni tak boleh nak jumpa orang, tak boleh nak jumpa apa semua kan. Just bagi-bagi laung-laung macam tu je lah, orang kata orang Melaka kan, kita pakai laung-laung macam tu je lah. Ni ada pulut, ambil lah rasa kan. Bawa bagi bekas, macam tu kan. So kita tuang je. Macam saya cakap, boleh guna balik bekas yang sama, tak ada masalah. Kan. Api saya tadi tu saya memang biarkan dia sentiasa bernyala kan, sebab kita nak maintain dia punya kepanasan tu. Kan nak masak kan letak dalam tu boleh terus masak lah. Okey.
Jangan risau. Kalau rasa nak tunggu kembang pun tak, kita tunggu kembang je. Nampak dalam tu ada kesan putih-putih sikit pun tak apa. Kita jangan risau. Dengan steamy semua boleh jadi. Kan? Saya berani jamin tu lah untuk orang-orang yang beginner macam saya ni dan sesiapa yang dengan saya yang sama sewaktu dengannya orang kata ada steamy confirm jadi. Jangan risau. Okay. Kita tak perlu takut, terhangit ke? Tak apa-apa lah terhangit sebab dia mengukus. Kan? Okay, so siap dah kat sini. Lah kita guna je lah apa-apa barang yang ada. Ada yang guna Tupperware, ada yang tak ada guna Tupperware, tak apa. Yang memang kita memang kebetulan je kan. Ada barang ni kat rumah guna Tupperware. Pinggan-pinggan tak ada pun kat situ. Okay. Okay, so dah settle kat sana. Okay, so saya just tutup dan saya akan letakkan ke dalam kuali. Okay, sekarang ni kita on track balik kat dapur kita. Kita just tunggu steamy masak lah. Yang santan ni saya tunggu je. Orang kata yalah biar je lah dia mendidih lama kat atas dapur, tak ada masalah. Kalau rasanya sebenarnya ni dah boleh angkat dah ni sebenarnya ni. Tapi tak apa, saya masak api kecil je saya tak guna api besar. Sekadar saya nampak tu isi durian dia separuh dah longkah dah. Kan, yang ini seketul ni ada lagi ni tak apa, saya biarkan je lama-lama, tak salah pun. Jadi sebenarnya benda ni memang dah masak, dia dah mendidih pun tadi. Okay, saya dah kecilkan api dia. Kan. Baut ke tepi tu, santan ke tepi tadi tu. Okey, yang steamy tadi kita biarkan je dia kukus kat situ. Nampak tak? Dia tak kacau kita pun lagi dah. Kita just fokus pada santan kita semata-mata. Kacau lah supaya dia tak membuak kan. Kita duk ngacau je, dia tak ada masalah. Okey. Sebenarnya dah sedap dah ni. Saya rasa okey, untuk pengetahuan anda semua, kalau sesiapa yang nak manis boleh tambah gula putih Macam saya just guna tadi apa? Gula Melaka dan gula merah. So rasa dia tak adalah manis sangat. Okey, dia manis tapi tak semanis kalau kita campur dengan gula putih. Okey, kalau siapa yang memang suka manis, boleh tambahkan gula putih sekali lah. So rasa dia akan lebih orang kata macam tu kan. Orang kata lebih manis. Macam saya tak suka sangat manis. Orang kata bukan tak suka manis, tapi tak nak dia manis sangat. Jadi saya just guna gula merah dan gula Melaka. Okay, so, siapa yang tahu gula merah pun tak manis sangat kan. Dia manis dia macam so-so macam tu je. Jadi saya punya ni memang macam tu. Okey, kalau siapa yang memang suka manis boleh tambah sedikit, 1 sudu ke 2 sudu ke gula putih. Jangan banyak, nanti manis sangat. Kalau manis sangat pun nak makan pun susah Dan nak zaman sekarang ni bahaya, kita tak nak kena diabetik semua lepas makan pulut santan durian ni, semua pun kena pergi hospital sebab diabetik. Very dangerous. Okey, so boleh cuba. Orang kata tak cuba kita tak tahu. Okey, macam saya pengalaman saya kalau masak benda-benda macam ni, saya kurang makan gula putih. Rumah saya kalau guna brown sugar kan, gula merah ke kan, macam tu je lah. Kita takut lah tengok kan. Tapi insyaAllah ni rasa macam nak jadi dah ni. Tu durian pun dah start nak longkah. Sebenarnya dah boleh tutup api dah. Sebenarnya dah boleh tutup api dah ni sebenarnya ni. Kan bagi dia sejuk. Cara dia nak cool down, pulut kita pun dah masak dan kita boleh makan nanti. Pulut ni pun just nak kukus lagi dalam 5 minit lebih macam tu je sebenarnya. Saya tak kisah, so kita biar je. Okey, kalau siapa tadi perasan saya tak rendam pulut. Okey, saya nak share juga tips. Kalau nak pulut cepat masak, boleh rendam pulut dulu. Rendam pulut dalam air, bagi dia kembang. So memang confirm cepat masak. Tapi macam perasan tadi, yang kali ni konsesi hari tu saya memang rendam pulut dengan kunyit semua kan. So dia lama dia cepat masak. Untuk kali ni saya tak rendam pun pulut tu. Saya tak rendam. Okey, saya basuh, saya terus letak dalam steamy dan saya terus kukus. Okey. So dia orang kata tak apa ke? Tak apa. Saya orang kata kenapa saya berani buat macam tu sebab saya tahu steamy ni kita boleh kukus lama.
Tapi cuma dengan syarat, nampak saya pakai api kecil je api kecil je. Saya tak guna api besar pun. Ada orang kadang nak guna api besar, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita nakkan air yang dalam ni, pastikan air tu berada di paras yang dinyatakan tadi. Kalau dia kurang sikit, tambah sikit air kan, macam tu lah. So sekarang kita nak tunggu air tu panas je. Cuma kadang-kadang dapur saya, macam saya cakap itu, dapur saya tak ada api sederhana, ada api besar macam ni terus. Jadi saya lebih selesa guna api kecil. Mungkin dia lambat, tapi sekurang-kurangnya dia, orang kata, lama. Kukus ni masak lama tak ada masalah. Dah lama pun kukus. Kan. Jadi tak ada masalah kat situ. So santan saya pun sama, saya guna api kecil je, saya tak guna api besar. Jadi kalau orang ada api, dapur dia ada yang api jenis medium tu, mungkin boleh masak lebih pantas dan cepat daripada saya lah. Macam saya menggunakan api kecil. Sebab dapur saya tak ada api medium. Dapur saya ni sama ada kecil ataupun besar. Jadi saya rasa lebih sama saya guna yang kecil daripada besar lah. Okay. Jadi ini besar ni sebenarnya. Jadi kalau nak kecil, dia tak ada medium pak. Tak ada. Pak dia terus kecil macam tu je. Dia tak ada yang in between. So tak apa, lain dapur, lain dia punya gas, dapur gas je kan. Okay, so orang kata ikut kesesuaian masing-masing. Tapi orang kata nak kena rendam, tak rendam tak. Pulut saya, so far pengalaman saya tak rendam. Dan saya terus basuh, saya masak, tapi guna masa lama sikit. Tapi tak apa, dia still juga jadi pulut tu. Elok, kembang, smooth kan, and sticky. Kan, still sama lah. So dia okay. So boleh try, eksperimental kat rumah, tak ada masalah. Kan, orang kata bila kita masak, there's nothing goes wrong. It won't be wrong. Kan, takkan salah pun. Tak cuba, kita tak tahu. Yang salah adalah bila kita tak mencuba. Tapi bila kita mencuba dan dia menjadi tak seperti yang dijangka, it never goes wrong. Kan, we learn from it. Tapi yang salah adalah bila kita tak mencuba. Okay? So kalau sesiapa berminat atau lebih lanjut, ataupun saya tak member, nak jadi member Tupperware boleh ke? Cakap boleh je jadi member, boleh WhatsApp saya akan tolong anda, guide anda macam mana, sama ada nak untuk berbisnes ke, ataupun nak main masak-masak macam saya ke, pun boleh juga kan. Macam saya ni bosan-bosan duduk rumah macam tu je lah. Kan, ada orang kadang yalah, kita bekerja, tapi bila kita dah ada kemudahan macam ni kat rumah, bila sesekali nak tunjuk skill tu, senang lah kan. Nak masak pulut, sekejap je, setengah jam siap kan. Orang kata lebih kurang macam tu lah ibarat dia. Tak ada masalah kan. Hai semua, okey. Dah siap dah santan kita, pulut kita. Cereng. Nampak tu berasap-rasap kan? Nampak elok kejadian dia. Alhamdulillah. So saya cakap, memang dia sangat mudah, cepat dan pantas. Kan nampak sekarang dah boleh makan pulut macam tu je, tak payah nak tunggu raya, tak payah nak tunggu raya haji. Dah boleh makan dah pulut kita kan, dah siap. Okey, kita punya santan pun dah siap, santan durian kat situ. Okey, alright, selamat mencuba. Bye bye.